Baik, kita berada laporan dari Sabah. Kita bersama dengan Inisia Daulus. Baik, difahamkan Sabah membenarkan pelaksanaan solat Jumaat dengan kapasiti 1.3 daripada Dewan Masjid itu sendiri. Jadi, perkembangannya dan juga perincian berita yang lain. Silakan, Anne. Ya, Redwin, selaras keputusan Kerajaan Negeri membenarkan aktiviti masjid dan surau berkuat kuasa 15 Jun di Sabah bermula hari ini, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jain turut membenarkan pelaksanaan solat Jumaat dengan bilangan jemaah 1/3 kapasiti Dewan Solat Utama Masjid atau 50 orang. Sebelum ini, solat Jumaat hanya melibatkan 12 orang yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa masjid. Bagaimanapun, kebenaran hanya diberikan kepada ahli jemaah yang telah menerima suntikan vaksin lengkap. Menerusi kenyataan Jain, semua masjid atau surau diminta melaksanakan semua garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sementara itu, pelaksanaan aktiviti lain di masjid seperti kuliah, majlis ilmu dan akad nikah masih tidak dibenarkan. Tinjauan RTM di Masjid At-Taqwa RTM Kota Kinabalu, solat Jumaat dilaksana dengan pematuhan SOP yang ketat dan mematuhi bilangan jemaah yang dibenarkan. Antara SOP termasuklah penggunaan sejadah sendiri, pemakaian pelitup separuh muka dan penjarakan fizikal. Solat kali ini diimamkan Muhammad Khairul Jumdani. Sebelum ini, semua aktiviti di masjid dan surau tidak dibenarkan sebagai langkah membendung penularan COVID-19 yang semakin meningkat sehingga membawa kepada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 di seluruh negara. Sebanyak 11,000 penduduk dalam daerah Kudat sudah menerima suntikan vaksin sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK dilaksanakan Mac lalu yang melibatkan 5 mukim dalam daerah Kudat menerusi 3 pusat pemberian vaksin PPV iaitu Dewan Tun Mustapa, Pejabat Daerah Kecil Matunggong dan Pejabat Daerah Kecil Bangki. Pegawai Kesihatan Kawasan Kudat, Dr. Abdul Marsudi Manah berkata, selain tertumpu di PPV, pihaknya giat bekerjasama dengan agensi lain memperluaskan liputan pendaftaran dan suntikan vaksin ke kawasan terpencil ke arah mempromosi program outreach vaksinasi COVID-19 sekaligus memperkasa Pelan Pemulihan Negara PPN. Kita dapati penerimaan liputan vaksin di daerah Kudat ini dari sehari ke sehari, ya, semakin meningkat sehingga ke hari ini kita dapati sebanyak 20,000 individu telah mendaftar sama ada melalui MySejahtera ataupun melalui website. Beliau ditemui RTM dalam program outreach vaksinasi COVID-19 di Pulau Banggi, Kudat. Para penduduk dan petugas kesihatan ditemui menyambut baik program turun padang julung kali ini. Terima kasih kepada pihak kesihatan sudi datang dan membantu kami. Saya sangat-sangat gembira dan senang hati sebab saya dapat vaksin dan sebahagian masyarakat penduduk kampung yang hadir pada hari ini dapat vaksin. Terima kasihlah dengan Jabatan Kesehatan karena memudahkan orang kampung kelangkaman. Terima kasihlah semua karena dapat vaksin dos pertama. Terima kasih karena kerjaan mulai sekitar untuk lama kampung diti dan saya hilmos di klinik kesehatan karena kerjaan membantu untuk lebih kampung kati tidak suap kendaraan tambak untuk jalan-jalan untuk di Basahit. Saya berbangga dan bersyukur kerana dapat diberi peluang untuk turun memberikan hikmat kepada masyarakat yang tinggal di pendalaman yang susahlah. Saya sangat berterima kasihlah kepada kami punya pihak atasan sebab memberi kepercayaan untuk kami menjalankan tugas di kawasan sekitar Pulau Banggi ini. Hampir 200 penduduk kampung Kalangkaman Pulau Banggi menerima suntikan dalam program ini. Pelbagai pihak terus tampil memberi sumbangan kepada petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus mendepani pandemik COVID-19 sejak tahun lalu. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI melalui Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Sabah juga tidak terkecuali dengan melaksanakan program MAFI Prihatin.
Ahli Lembaga Pengarah Fama Sabah, Datu Japlin Hakim berkata, menerusi program ini, MAFI mengagihkan produk luaran Fama seperti buah-buahan dan sayuran segar kepada petugas barisan hadapan yang bertugas di Pusat Pemberian Vaksin PPV. Setakat ini, program tersebut telah memberi manfaat kepada petugas barisan hadapan di Labuan dan 4 PPV di Sabah dengan anggaran peruntukan RM21,000. Sebagai tanda terima kasih dan penghargaan kami kepada petugas-petugas barisan hadapan, khususnya para doktor, para jururawat dan juga petugas-petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus bertugas bagi memastikan pandemik COVID ini terus dalam keadaan yang terkawal dan melandai. Datu Japlin bercakap kepada RTM selepas menyerahkan sumbangan MAFI prihatin kepada Pengarah Hospital Kota Belud, Dr. Primus John di PPV Dewan Masyarakat Tun Said Kota Belud. Sementara itu, petugas barisan hadapan berterima kasih atas sumbangan yang diberikan. Terima kasih kerana memberi kami sumbangan seperti sayur-sayuran dan roti. Kami dari tim MyVac Kota Belud dan juga tim PPV Kota Belud sangat menghargai sumbangan daripada MAFI. Saya wakil daripada kesehatan mengucapkan terima kasihlah atas sumbangan yang diberikan pada pagi ini. Contoh dia buah-buahan, biskut dengan makanan tambahan. Dengan sumbangan ini semoga ia menjadi motivasi supaya kita jadi lebih komited untuk menjalankan tugas. Sejumlah 70 kotak sumbangan MAFI prihatin diagihkan kepada petugas barisan hadapan di PPV Dewan Tun Said Kota Belud ini. Sementara itu, lebih 2,000 individu telah menerima suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Tun Said Kota Belud sejak dibuka 1 Jun lalu. Pengarah Hospital Daerah Kota Belud, Dr. Primus John berkata jumlah itu dijangka meningkat selepas Majlis Keselamatan Negara MKN membenarkan PPV berkenaan beroperasi setiap hari berbanding hanya pada hujung minggu sebelum ini. Menurut Dr. Primus, PPV ini amat selesa dan mampu menampung 500 individu pada satu-satu masa. Malah, pematuhan prosedur operasi standard SOP di PPV ini juga dipantau ketat bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Setiap hari ada petugas lebih kurang 70 di mana dia merangkumi pelbagai agensi seperti KKM sendiri, terusnya pihak daripada pejabat daerah, sukarelawan lebih kurang 30 orang dan juga PDRM serta rela. Tapi kita akan kurang daripada 50 orang petugas pada suatu masa. Dr. Primus bercakap kepada RTM selepas menerima sumbangan MAFI prihatin daripada Ahli Lembaga Pengarah Fama Sabah, Datu Japlin Hakim. Baik, sekian paparan berita dari Sabah. Kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Anne untuk laporan dari Sabah itu tadi.